Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita nak bincang ni bab salatil musafiri. Bab solat orang musafir dah. Solat musafir lah. Solat ketika musafir. Solat kepada musafir. Maksudnya solat kepada musafir. Dia panggil mudhaf ilah dah. Babu solatil musafir. Orang yang berpergian yang menempuh jarak yang jauh. Dan perjalanan itu mubah. Mubah dah. Boleh lah. Bukan perjalanan maksiat. Harus ataupun mubah harus boleh mengqasarkan solat fardu zuhur, asar dan isyak menjadi 2 rakaat. Jadi qasar-qasar ni cerita pendek semaya. Dia bukan cerita bab jamuk ni luas lagi, tak musafir pun boleh jamuk. Oleh keadaan tertentu lah. Jadi kita nak bincang ni bab musafir. Musafir ni dia tu perjalanan jauh lah. Yang cukup syarat dia baru lah dia boleh qasar. Qasar ni memendekkan semaya zuhur, asar dan isyak dah. 3 semaya, daripada 5 semaya 3 semaya dah. Jadi 2 rakaat. Dan tidak boleh mengqasar solat maghrib dan subuh. Solat nazar dan solat sunat ni tak ada qasar lah. Buat sekat mana boleh lah. Tapi tidak ada qasar ni untuk semaya zuhur, asar dan isyak dah. Boleh mengqasar memendekkan solat qada yang tertinggal dalam perpergian. Ni baca pula dah. Dia musafir, jika musafir tinggal semaya. Dia qada ni qada penuh ke, tamam ke ataupun qasar. Dia dulu berhak nak semaya qada lah. Semaya qada, semaya qasar dah. Semaya pendek rakaat tu daripada 4 jadi 2 lah. Tiba-tiba tak ada semaya dah. Jadi qada tu kan, qada 2 rakaat ke 4 rakaat lah. Jadi dia kata kalau solat qada tu dia kira musafir, dia boleh qada pun dalam keadaan qasar. Ni ada khilaf lah benar lah. Tapi kita kira pendapat ni yang kata boleh qasar juga semaya ni walaupun dia sapa di tempat dia. Tapi ketika musafir tu dia tertinggal semaya. Maka dia qada. Tu lah qada 2 rakaat jugalah. Bukan 4 rakaat. Yang mana pesafir tu yang boleh mengqasarkan semaya kalau dia qadanya dalam perpergian itu juga. Dia kata kalau qada ketika berpergian dah. Tunggu kita habis lagi dah. Ketika ia musafir tak habis lagi musafir, tertinggal semaya zuhur. Asar dah. Masa gharib tu dia qada semaya zuhur asar dan keadaan 2 rakaat tu boleh lah gitu. Atau dari perpergian lain tetapi tidak boleh mengqasar solat qada yang yakin tertinggal pada saat berada dalam negeri. Tak boleh juga dia kata dah. Siapa negeri dah tapak-tapak dah. Tinggal semaya qada tu, semaya fardu hak zuhur, asar dan isyak tu. Jadi ia tak boleh lah. Dia kena qada tu. Tidak boleh qasar solat qada yang yakin tertinggal pada saat berada dalam negeri atau diragukan apakah tertinggal pada saat mukim atau pada saat berpergian. Dia masa musafir, masa dia was-was. Dia dalam keadaan musafir ke telah bermukim kita kata dah. Jadi kalau dia dalam 2, aku ni musafir lagi ke atau tidak, jadi dia was-was, jadi dia kena ambil hak asar, iaitu semaya penuh lah. Dia tak boleh pendek semaya dia dah. Gitulah cerita dia nak. Jadi qasar ni boleh qada qasar juga kalau dalam perjalanan. Gitulah. Okey, habis itu nak. Musafir ni berpergian ni, musafir ni yang diperbolehkan mengqasar adalah perjalanan yang namanya 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam ataupun sehari semalam yang seimbang hari dan malamnya. Termasuk waktu turunnya dan waktu naik kenderaannya, berhenti makan dan mengerjakan solat, semua tu kira sekaligus lah. Kira semua sekali. Dan kalau diukur dengan ukuran adalah 2 marhalah itu tersebut ialah 85 km lebih kurang dah. Campur tolak 85 km. Yakni 2 kali istirahat dalam perjalanan yang membawa beban yang berat.
Dia kira hak beban berat. Bukan hak tak ada beban. Tak ada beban cepat lagi dah. Yang anggap bawa beban berat. Perjalanan itu jarak dia 85 km dah. Dah. Jadi mazhab kita ni tidak sampai wajib dah. Lebih besar tidak. Lebih sunnah lah, lebih moleknya qasar tapi tidak wajib. Tapi kalau mazhab Hanafi dosa kan semaya penuh dah. Dia kena wajibnya ambil rukhsah iaitu qasar. Tapi masalah pelik mazhab Hanafi ni jamuk pula payah dah. Musafir pun tak jamuk payah lah. Kalau kita pernah jalan dengan orang India Pakistan di Muhtabli tu ingat tu. Dia berhenti juga lah mana dah. Tapi semaya 2 rakaat lah. Dia tak maya 4 rakaat dah. Tapi dia tak jamuk lah dah. Kerap berhenti dah. Tu cerita dulu lah. Kalau 2 marhalah tadi diukur dengan barid, adalah 4 barid. Ini istilah zaman dulu dah. Kurang kita zaman dulu ni. Tak erti mana kita kira kilometer dah. Kalau diukur dengan farsakh pula adalah 14 farsakh. 14 farsakh. Kalau diukur dengan mil, batu adalah 48 batu. Kita lebih kurang dah. Batu dulu. Itulah istilah dulu lakonnya. Jadi jarak satu barit sama dengan 4 farsakh. Satu barit tu sama 4 farsakh. Satu farsakh sama dengan 3 mil, 3 batu ke apa dia. 1 mil sama juga dengan 6,000 hasta. Oh ni baru kurang. 6,000 hasta nah. Setiap hasta 24 jari melintang. 24 jari melintang lah. Jari tok gini ukur 24 jari dah. Satu jari sama dengan 6 biji gandum yang melintang dengan gandum yang normal. Gandum bukan gandum halus tu dah, gandum dulu dah, gandum kasar. Dan sebiji gandum sama dengan 6 helai bulu kuda diletakkan melintang. Ni ukuran zaman dulu belaka ni. Kita tak kerti belaka ni. Yang mana ni? Perjalanan di laut baik waktu perjalanan di laut mana? Perjalanan di laut seperti di darat jua hukumnya pada tersebut itu dah serupa lah. Tak kira jalan darat ni serupa lah. Okey, lepas tu adapun sembahyang penuh nak sembahyang tamam sembahyang sempurna ni itu terafdal daripada sembahyang qasar melainkan jika ada jauh perjalanan itu sampai 3 marhalah. 3 marhalah ni lebih 110 kilo kau gitulah dia. 3 marhalah atau lebih. Atau lebih lagi, maka pada saat itu lebih afdal qasar daripada sempurna. Lebih afdal qasar daripada sempurna. Jadi dia ada daripada tamam dah. Ni ada perbahasan dia. Kalau perjalanan 2 marhalah 85 km berapa cukup. Boleh dah nak jamak dah. Nak qasar boleh dah. Nak qasar boleh dah. Tapi dia kata lebih afdal juga tamam penuh kalau berapa cukup dapat timur dah. Kalau lebih 100, lebih 110, 120 tu barulah dia kata barulah 120 ke atas kita kata dah. Barulah molek qasar daripada tamam penuh dah. Maka pada saat itu kalau lebih 3 marhalah dia dah. Maka pada saat itu lebih afdal qasar daripada sempurna dah. Itulah kaedah dia dah. Demikian juga lebih afdal solat sempurna bagi siapa yang tidak senang mengqasar, namun bukan kerana tidak senang pada sunnah Nabi. Kerana kalau terjadi yang demikian itu akan menjadi kufur. Kalau orang dia kata lebih afdal sempurna bagi hak tak suka qasar, tak senang suka qasar. Tak tahulah ada lagi hukum kena nak tak senang qasar tak senang pun. Bagi itu telah sabit lah dengan sunnah. Nabi tak pernah sembahyang penuh dalam perjalanan lah. Kalau kira mazhab Hanafi wajib ni tak dosa sembahyang taman penuh dalam musafir. Tapi syarat dia tak boleh kan tak suka sunnah Nabi kan. Tidak jadi kufur pula dah. Tetapi hanya memilih yang asal itu salat sempurna saja. Tu je kalau kata boleh dah. Okay, habis itu dah. Pada menyatakan permulaan safar, bila kat start musafir ni
Bermula permulaan safar tu yang harus qasar pada negeri yang berkota. Pada negeri kota semenjak keluar dari perbatasan kota. Kalau negara kota dari dulu ataupun di negara Arab, gapo je stay kota dah, bukan negara Arab saja, banyaklah dulu je stay kupus tepak dah. Untuk jaga keamanan, jaga kekuatan tu dibuat satu kota lah. Dah ada pagar tinggi keliling kota tu supaya boleh menghadapi musuh. Ada ancaman-ancaman luar lah. Gitu. Kalau ada kota dia kena lepas kota tu lah. Selagi tak lepas kota tu, tak boleh kosong lagi dah. Nak start boleh. Boleh kosong lah. Bukan cerita jamak nak kosong lah. Atau dari sebahagian kota bagi negeri yang berkota setengahnya. Jadi kalau pak kita tak boleh kata ada kota dah. Pak kita ni tak ada pagar apa dah. Kira style lebih kurang jauh dah lah. Sebahagian kota je kata dah. Sedangkan setengahnya masih berada di hadapan perjalanan. Jadi dan ni biasa nama kita lah ni kira mungkin lah. Selepas mungkin masjid mungkin sebelah tu kira masuk daerah lain. Kata mungkin lain boleh lah nak kosong dah. Jika kota itu runtuh atau terdiri dari beberapa buah kota, atau di luar kota masih ada rumah-rumah kediaman orang, atau sekalipun di dalam kota itu dikelilingi dengan beberapa bidang-bidang tanah persawahan dan tanah kosong yang sudah tinggal ke orang. Kerana itu daerah yang berada di luar kota tidak termasuk bahagian kota sekalipun didiami orang. Dan tanah yang ada dalam kota termasuk dari bahagian kota sekalipun daerah pertanian dan daerah yang tidak didiami oleh manusia. Ini kira kota sungguh lah tak? Kalau ada batas je lah, ada jelas macam pagar ke apa tak? Kalau tak ada, tak kira mungkin anda ni. Biasa orang kata mungkin lah. Gitulah dah, nak tahu batas kota, maksudnya keluar daripada daerah dia lah. Negeri dia ke daerah dia, kapur dia, kota dia, gitulah. Barulah dikatakan dia telah keluar dari start musafir. Kalau orang yang musafir keluar dari batas kota tempat tinggalnya, maka bolehlah mengqasar, memendekkan solat sekalipun masih berada pada batas kota. Jadi, bawa keluar sikit tu boleh dah, qasar dah. Parit yang melinggi kota termasuk juga bahagian dari kota dengan syarat bahawa parit menjadi bahagian dari kota atau desa kota itu. Tapi kalau negeri itu terdiri dari buah kota atau dua buah desa, maka tidak disyaratkan mestilah melampaui kedua-duanya. Kerana setiap kota atau desa tadi dianggap berdiri sendiri. Gitulah tu cara dulu. Kita learn juga, kita kira mungkin lah sebenarnya mungkin lah. Dan pada daerah yang tidak berkota, maka permulaan safar terhitung dari akhir rumah kediaman orang. Sekalipun diselingi dengan tanah yang tidak didiami oleh orang. Atau sungai besar atau lapangan luas. Nak tahu kota lepas ni, macam-macam syarah dia. Antaranya, dia kata rumah terakhir lah. Kapur tu terakhir rumah dah. Rumah terakhir di kapur tu kira tu lah kota dia. Kalau kapur tu nampak jelas. Ada rumah tu kita boleh lah tapi kalau style rumah jauh lah. Tempat kita ni style rumah tidak nampak molek ni. Baik kita buat batas daerah ke batas mungkin gitu dah. Pasal dia style rumah tidak kata nampak batas ni. Tak kupus tepat lah dah. Tak kupus tepat ikut tanah masing-masing. Okey, tidak disyaratkan harus melampaui tempat yang tidak dihuni oleh orang. Dan tidak disyaratkan mesti melampaui sawah. Lepas sawah kan tidak syaratnya. Atau lepas ladang kan, ladang luah letih nak lepas dia lah. Atau kebun yang bersambung-sambung dengan negeri. Tak mesti lepas lah nak. Sekalipun berpagar. Sekalipun ada pagar pun kalau kebun tu luah sangat lah. Atau dalamnya ada rumah yang hanya dihuni pada suatu musim saja. Setengah tu buat kebun ni. Dia buat basah sikit dah, dia pergi jaga dah. Pergi semua dah. Nak lepas tu kalau kebun luah kat letih kat tu dah. Atau dua buah desa yang bersambung dianggap satu desa. Dan kalau terpisah maka dianggap berdiri sendirilah. Gitu dikatanya. Kita payah pasal kita tak serupa negara Arab tu. Negara Arab memang style kupus tepak dah. Ada pagar, ada gapo atau kita nampaklah setepak topok. Tepaknya tumpu tepak air biasanya lah. Tumpu tepak kawasan air kita ni biasanya kawasan tu ada air belakang lah dah. Air sungai kai gapo dulu dah. Mula nanti masalah air tu ke gato ni kerja. Kalau cara dulu kat padan telaga masing-masing ada.
Jadi air itu ada tempat masing-masing, tak perlu ikut tempat OSIS kita kata dah. Ke negara tu dia topong sini sebab apa situ dah kawasan ada air dah. Dan permulaan safar seperti perjalanan melalui laut yang tidak berkota, maka permulaan safarnya dengan semata-mata naik ke atas perahu atau naik ke atas sampan yang membawanya ke perahu tu. Kira tu naik sampai kau naik perahu, kau naik sebelum naik kapal, kau kira musafir tu. Nah, kira start dah boleh kosong lah, start dah boleh kosong lah. Kadang payah ni itunya mungkin ada kota tengah laut ni. Habis itu dah. Putus safar apabila telah sampai ke tempat yang tuju. Dia nak gigi safar dah kelupa dah. Apa kelupa kan habislah safar dia nak. Tapi adalah syarat-syarat lain kali dia tidak bermukim lagi dah. Sampai tempat itu tuju yang ditetapkan pada permulaan safarnya ni. Niat yang mana ni safar mana pergi kelupa dah. Pergi kedok nak kerja kau gapi ikut dah nak. Sapat dia juga habis safar dia. Sekali pun belum masuk ke dalamnya lagi dah. Tempat tuju enggak nak sebelum masuk ke dalamnya, masuk di rumah ke apa kali nak. Umpamanya sampai ke kota pada negeri yang berkota dah. Atau sampai ke tempat di mana terdapat rumah tempat tinggal orang di negeri yang tidak berkota. Sekalipun ia tidak berniat bermukim. Demikian juga putus safarnya. Maksud safar tempat tu dah. Kira habis dah. Demikian juga putus safarnya dengan berniat kembali ke tempat kediamannya. Jika ia tidak tunduk di bawah perintah orang lain, umpamanya bukan budak, bukan isteri, bukan prajurit yang di bawah komandannya. Kalau berniat berhenti dan kembali, maka tidak boleh lagi mengqasar waktu berhenti dan waktu kembali. Maksudnya niat berhenti, maksudnya tidak musafir lah gitu. Maksudnya bukan musafir lah. Tadi tak dia boleh lah qasar dia. Tapi kalau hamba sahaya atau isteri tidaklah putus safar dengan niat kembali dan juga tidak putus safarnya kalau berniat kembali namun sambil berjalan dan tidak berhenti. Enggak nak ceritanya. Tak ada jalan, dia tak jadi nak pergi tempat. Pergi tengah jalan, patah balik tak usah. Musafir tak segi kalau lupa dah. Jadi dikira macam putus lah musafir dia. Gitu lebih kurang dah. Cerita panjang-panjang tu cerita je putus musafir ni. Tapi kalau dia tak putus musafir, kalau dia tak berhenti jalan dah. Bukan berhenti dah. Pergi nak kereta ke apa, tak jadi nak pergi Kedah, patah balik lah Kelantan. Jadi dia kira dalam musafir lagi lah kira dah. Fikir gini, tak usah detail sangat dah, jadi wasbah pula. Yang pentingnya kita kira tidak niat memang jalan musafir lah. Kita kira jauh-jauh lagi, kira tidak putus lah safar dah. Jangan mudah lah putus safar ni. Syarat ketat-ketat kan jadi payah pula dah. Dan demikian lagi dah, putus. Dan putus safar kalau sampai ke tempat yang telah diniatkan berhenti. Di tempat itu selama 4 hari. Tengah hari masuk dan hari keluar. Atau berniat berhenti kerana suatu keperluan yang diketahuinya. Bahawa keperluan itu baru selesai sudah 4 hari. Dia berhenti nak pergi Kuala Lumpur. Safar ke tengah jalan Pahal tu berhenti dah. Berhenti tu, kalau dia tahu lebih 4 hari memang putus dah. Dan niatnya lebih 4 hari nak selesai masuk ke kerja dia di Pahal dah. Maka termasuk hari pergi dan hari keluar dah. 4 hari dah. Jadi 2 hari dia duduk tak gerak dah. Mengikut kita ni macam-macam pendapat ni. Ni salah satu pendapat ni. Jadi ada kata tak termasuk, ada kata termasuk. Ni termasuk hari pergi dan hari keluar ni, 4 hari ni. Maka sudah kalau tahu lepas sudah 4 hari baru sudah, maka dia kira habislah musafir, putus safar dia. Safar musafir. Dan kalau diharapkan akan selesai sewaktu-waktu boleh mengqasar solatnya,
Nah. Sampai 18 hari lah, termasuk hari masuk dan hari keluar. Tapi kalau dia tak tahu dah, dia ingat aku sudah selalu. Tak dapat tak sasar urusan dia. Sambung lagi sehari esok. Sambung lagi sehari esok dah. Sampai 18 hari boleh kosong lagi. Walaupun dia ni lebih daripada 4 hari ni, 18 hari nah. Dia kata boleh kosong lagi. Kan putus safar dia lagi. Musafir dia terputus lagi kerana dia ni tidak tahu dah sungguh-sungguh bila berhenti dah. Demikian juga berlaku bagi orang yang berhenti di tengah-tengah laut kerana angin teduh. Diharapkan angin akan bertiup kembali pada setiap waktu, maka boleh mengqasar sampai 18 hari dah. Kapan ni dak? Kapan ni payah dak? Dia kira tambah-tambah kapan ni jenis ikut angin dah. Lagi dah payah dak. Kira boleh qasar belakang dah dak. Tak ada kain ni. Dia kira bukan tu dak, mungkin nak berhenti dak. Tak tahu kalau boleh nak gok lalu dak. Bukan 14 hari lepas gok sama mana tahu dak. Jadi kira boleh berlaku ni, kira gini payah nak. Tapi kapal ni tak, dan kapal ni enjin nak. Ni cerita ni kapal dulu tak, ikut angin. Okey, syarat qasar. Pasal pada menyatakan syurut, syarat-syarat harus qasar. Dalam melaksanakan solat qasar, 4 rakaat jadi 2 rakaat. Bukan jamak ni, kena faham, bukan jamak. Jamak cerita suku, cerita lain lah. Dalam melaksanakan solat qasar ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi, yang di antaranya hendaklah ia tahu tentang tempat itu tujuan. Tak boleh pergi dengan tak ada tujuan dah, ikutlah sampai mana-mana pun. Kira musafir dah, tak tahu sampai mana-mana dah. Jadi ikut kaki, ikut kereta, ikut dia bawa tak boleh gitu, kena ada tujuan dulu jelas. Kerana itu tidak boleh mengqasar bagi orang yang tidak tahu tempat yang ingin tujuinya, kerana dianggap perjalanan yang seperti itu adalah perjalanan maksiat. Tak tahu nak pergi mana, kira maksiat. Tak ada niat betul dah. Tidak boleh mengqasar bagi orang yang mencari orang yang berhutang, atau mencari hamba yang melarikan diri yang tidak diketahuinya tempatnya, sekalipun perjalanan itu cukup jauh. Kalau tak tahu tak ni. Kalau dia tahu dah nak target nak pergi ke Lumpur, tak apalah nak cari di ke Lumpur. Betul, dia target tahu dah, tak tahu ni. Dia kereta nak pergi dah. Ke Lumpur, Johor, tak tahu nak pergi mana ni. Dan juga tidak boleh mengqasar bagi budak atau isteri yang dibawa oleh tuan atau suaminya yang tidak diketahuinya tujuan yang akan dituju, kecuali perjalanan itu telah melewati 2 marhalah. Kalau tak tahu tujuan nak pergi mana, kalau lebih 2 marhalah baru boleh kira kita jauh dah nak boleh qasar. Kira gitu dah. Jadi budak dan isteri ni tahu jenis tak royak lah, jenis royak tak apa, dan jenis tak royak. Dan di antara syarat qasar, ni hendaklah tahu akan kebolehan qasar. Kalau seorang mengqasar solatnya sedangkan ia jahil tetap boleh nak mengqasar, tidaklah sah qasarnya. Kena ada ilmu lah. Dia tahu ada ilmu, boleh. Kalau dia buat dengan teka-teka dah, dia jadi bid'ah. Nak takut jadi benda. Boleh ke tak boleh? Ada kata boleh, ada kata tak boleh dah. Dia tak faham dengan ilmu dah. Ataupun dia tak ngaji qasar, dia dengar asal boleh qasar tak pakai agama, tak boleh. Dia kena ada ilmu lah. Dan di antara syarat qasar, jangan mengikuti baik seluruh maupun sebahagian dari solat orang yang solat sempurna, sekalipun orang yang bersolat tadi termasuk orang yang musafir juga. Jadi tak boleh ikut semayang penuh lah. Ada setengah orang yang penuh semayang pergi musafir, tapi nak semayang penuh lah. Kita ikut dia tak boleh lah. Tak jadi qasar kalau ikut 4 nak semayang 2 rakaat jadi 4 rakaat tak boleh lah. Syarat qasar tidak mengikuti orang yang diragukan safarnya lah. Jadi nak ikut imam tu biar tentu dia safar. Musafir kau dah qasar tak? Begitulah biar tahu. Tu imam kena royak lah. Saya nak semayang qasar dah. Kalau dia main waswah, orang ni qasar ke tak qasar, baik semayang penuh lalu. Kerana niatnya tidak tetap. Syarat qasar berniat qasar di dalam takbiratul ihram. Niat qasar ni nak takbiratul ihram. Kalau jamuk ni tengah-tengah semayang boleh tak? Tapi qasar dia kena niat masa mula takbiratul ihram. Umpamanya disertakannya niat qasar dalam takbiratul ihram dengan yakin dan niatnya tetap, tidak berubah-ubah sampai memberi salam. Bukan masa takbir, tak setukarlah. Seperti di bawahnya niat yang dapat merosakkan niat qasar. Kalau niat tak qasar lah, jadi punah niat memang nak qasar.
Syarat qasar hendaknya selalu dalam perjalanan semenjak awal sampai akhir solatnya. Maksudnya kalau dalam maya tak kereta lah, kalau berhenti semaya tu lain tak. Dalam perjalanan lagi. Kalau semaya tu atau kenderaan ke gapo tiba-tiba sapat tepat. Ada sapat tepat itu tuju ke atau sapa kapu dia, tak kira sapat tepat yang mukim lah. Tempat dia bermukim maka habislah sapa dia dah. Kalau perahunya sampai ke tempat permukimannya atau berniat mukim, tempat dia berniat mukim lah. Atau ragu apakah dia berniat mukim lagi ataupun tidak lagi, atau apakah tempat di mana perahunya tak ada sampai di negeri kediamannya kah ataukah bukan lagi. Sedangkan ia masih dalam solatnya, maka dalam keadaan hal ini wajib ia solat sempurna. Kalau dia ragu-ragu, dia kena pilih sempurna dah. Asal-asal semaya ni 4 rakaat kata dah. Itulah pendapat di kita ni. Habis itu dah. Jadi kalau ragu-ragu, musafir ke mungkin ke apa, dia nak pilih asal kena semaya penuh 4 rakaat gitu dah. Kalau yakin musafir baru jadi boleh semaya qasar. Okey, pada menyatakan sembahyang jamak dalam safar. Ni baru jamak. Dan pada ketika hujan, jamak ketika hujan bukan musafir dah. Jamak ketika hujan dah boleh juga dalam negeri dah. Biasanya mazhab kita bicara ni lah, mazhab lain ada luah lagi bicara dia nak. Boleh jamak ni nak. Kita biasa bicara bab hujan dah. Okey, boleh menjamak solat zuhur dan asar, solat maghrib dan isyak dengan jamak takdim ataupun jamak takhir. Ni baru bicara bab jamak. Maka dia dimasukkan dengan jamak takdim umpamanya mengerjakan solat asar di waktu solat zuhur. Mengerjakan solat isyak di waktu solat maghrib. Tu dipanggil jamak takdim. Jamak mendahulukan. Dan yang dimasukkan dengan jamak takhir ialah mengerjakan solat zuhur di waktu asar dan mengerjakan solat maghrib di waktu isyak. Tu jamak takhir. Meninggalkan jamak umpamanya mengerjakan setiap solat pada waktunya lebih afdal daripada menjamak, melainkan bagi orang yang tidak senang jamak atau ragu tentang kebolehan jamak atau solat sedang jika tidak menjamak. Tengok aja. Meninggalkan jamak seperti dikerjakan sembahyang masing-masing dalam waktunya itu terafdal daripada jamak. Mereka pada orang yang ada pada hatinya benci akan jamak, atau yang syak ia akan harus jamak, atau ia sembahyang seorang dirinya jika ditinggalkan jamak, dan sembahyang serta berjemaah jika ia sembahyang jamak, maka terafdal baginya mengerjakan jamak. Okey, itu pula dah. Jadi dia kata kalau orang tu tak mau jamak ni bukan utama, tak mau dia kata dah. Jamak ni tidak utama dah. Dah. Kecuali dia kalau dia berasa tak suka dengan jamak ni, tadi tak kalau tak suka qasar dah. Boleh jamak, boleh qasar sembahyang penuh. Orang ni kalau tak suka qasar, tak suka jamak, bukan tak suka qasar, tak suka jamak, dia kena sembahyang jamak pula dah, terbalik dah. Ikut kitab ni nak. Kalau dia tak suka jamak, nah, dia kata barulah afdal jamak pula dah dia kata nak. Pelik dah kalau kita ni lah. Tapi kita rasa pelik dah. Kita sudah cara senang dah, senang tak senang pun tengok keadaan dah. Sebenarnya jamak ni tidak mesti musafir, dia susah tak susah dah. Kalau kita tak usah jamak, kita ikut orang rombong naik bah kau naik gapo dah. Atau ikut rombongan dah. Cakap nak berhenti banyak tempat. Nak boleh nyapa ke lupa ke jauh-jauh ni Johor ke apa dah. Cakap ni ikut buah kita, kena ikut buah rombongan lah. Nah. Jadi kita kena jangan menyusahkan rombongan kita dah. Jadi kita kena jamak lah. Itulah afdal tak afdal ni bukan masalah. Tu dah masalah sulit tak sulit dah. Dia kena faham jamak ni ialah bukan melibatkan musafir, tapi melibatkan susah tak susah. Kalau tempat kita sendiri pun dah. Ni ada perbincangan ulama moden ada bincang dah. Contohnya jam. Kita duk Kuala Lumpur je dah, kerja Kuala Lumpur dah. Jam tu kita tak boleh nak berhenti semaya ke apa, orang duduk belakang kita dah berhenti kat jam habis belakang lagi berat lagi dah.
Geruk sikit-sikit dah. Jadi kita niat jamak tu boleh. Tapi jamak penuh lah. Jamak tamam dia panggil 4 rakaat. Ya. Kita terima hakikat lah dah. Kita tak boleh kata bukan mazhab Hashmi ke apa, tak kira mazhab Hashmi tak ni. Apa-apa begitu boleh dah. Dia pentingnya kita suka sulit dah. Ataupun biasanya juga orang buat contoh, ulama setengah contoh ni pembedah. Yo doktor pakar bedah ke apa, dia bedah orang. Kalau dia berhenti ni mati orang tu, nyawa ni mati orang tu. Dia bukan perlu qada, dia contoh dia bedah sebelum zuhur. Dah. Asar baru sudah. Ataupun dia sebelah dia belah tu sebelum nak lepas semaya lepas asar. Gorek ni pakai sekali baru sudah. Jadi dia berhenti nyawa orang ni berhenti mati kerah hari tu dah. Jadi dia kena buat kerja tak berhenti dah. Sampai ke habis maghrib, jadi dia jamak ketika isyak dah. Dia duduk tempat tolong lah, dia bukan musafir tapi dia boleh jamak tamam, jamak penuh 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isyak. Ataupun kalau waktu zuhur dan asar jamak penuh juga dah, 4 rakaat. Itulah kaedahnya dah. Ataupun bawa je dah. Dia sebelum zuhur tu, dia semaya jamak takdim boleh tu. Kerana dia jangkau ni berapa jam dah, 12 jam dah. Dia jamak takdim masa semaya zuhur dan asar. Semaya zuhur, asar masa zuhur. Lepas tu isyak maghrib tu semaya jamak takhir pula. Kerana lama sangat pembedahan. Ada lah terjadi berlaku gitu dah. Gitulah lebih kurang dah. Tu jamak dah. Jamak tidak semestinya musafir. Tapi musafir tidak mestinya jamak. Ni tidak mesti kosa kan mesti jamak. Kadang-kadang ni orang ni klik rumah mak pak dia. Dia contohnya duduk Kuala Lumpur dah. Klik 2-3 hari. Kata 4 hari. Kira 4 hari dah. Dia kira 4 hari sampai rumah landing. Rumah dah tidur dah. Nak main jamak lagi rumah dia dah. Rumah mak pak dia tu perempuan rumah dia dah klik sama dah. Tak molek tu dah. Jamak ni dia tidak kerana semata-mata kerana musafir. Kalau lah dia anggap dia musafir pun, dia tidak utama dah. Ambil jamak ni kena qasar saja dah. Kalau dia anggap dia masih musafir dah. Dan bersolat berjemaah lebih afdal dengan jamak. Kerana afdal ni solat jemaah ni afdal dengan jamak lah. Bukan semaya sore dah. Kita ikut rombongan ke apa? Jemaah tu maksudnya ikut rombongan lah. Orang lain jamak kena jamak lah. Jangan nak kaki. Aku nak semaya sore, aku nak semaya tak sejamak dah. Dah. Tak boleh dah. Dia kira tidak afdal lah. Ialah afdal ni ikut jemaah ni. Dan benda ni diputuskan oleh jemaah. Sebenarnya benda ni berkait dengan jemaah lah. Kalau ketua ke gapo ke rombongan, ketua rombongan ke gapo kata kita nak semaya jamak lah. Kita nak semaya qasar saja. Qasar sajalah gitu lebih kurang dah. Kerana dia faham lah kira ketua ni memutuskan sulit setara mana yang perlu kepada jamak. Okey, syarat jamak takdim itu 4 perkara. Pertama, mendahulukan solat yang punya waktu. Jamak takdim ni waktu dia nak waktu awal lah, utama sembahyang dahulu ke sembahyang yang kalau sembahyang zuhur dan asar pada waktu zuhur kena sembahyang zuhur dulu lah. Kerana yang diikuti lebih utama, maka yang menjadi pengikut tidak boleh mendahului yang diikuti. Tak bolehlah sembahyang asar sebelum zuhur. Kena zuhur dulu baru asar di waktu jamak takdim lah dah. Kerana itu kalau solat yang bukan mempunyai waktu didahulukan dan solat dari solat yang mempunyai waktu, maka batallah solat yang kedua. Batal solat yang kedua. Solat tu lah solat asar batal. Zuhur dan asar sembahyang asar dulu dah. Sebelum zuhur. Sepatutnya waktu zuhur kena sembahyang zuhur dulu lah dah. Jadi dia batalnya asar. Dia kena sembahyang mula jamak hak asar lah lepas sembahyang zuhur lah. Yang kedua, berniat jamak dalam solat yang mempunyai waktu, sekalipun niatnya diletakkan sebelum beri salam. Niat jamak tidak mesti dalam takbir dah. Waktu orang takut tak erti nak niat jamak tak erti niat jamak. Tak je niat dalam hati So, lepas niat dia tidak mesti dalam takbir. Semaya jamak ni mekam niat mesti dalam takbir semaya tu. Dia niat sepanjang semaya je, sepanjang pertama dah. Memulakan takbir tak ingat niat jamak. Allah, aku tak niat lah, tak ingat nak niat jamak. Ngasal lah guana lah aku ni. Guana nak berhenti semaya aku semaya mula. Kau guana orang nak tunggu nak nembah tu tak? Tak payah. Niat masa semaya lah. Semaya zuhur tu masa tu dah. Bukan masa takbir dah. Sepanjang sampai sebelum salat. Contohnya niat qasar 2 rakaat. Atau semaya 4 rakaat tamam. Tetapi tak ingat niat jamak tadi. Tak apa. Selagi tak bisa salat semaya zuhur tadi, dia boleh jamak. Siapa kau dekat salat lah. Dia lagi bisa niat.
Masa salih boleh lagi niat dia. Oh, nak salih assalam. Oh, niat nak sembahyang jamak dah. Nak asar. Boleh lah. Umpamanya berniat mengerjakan solat asar di dalam waktu zuhur. Nak sembahyang asar niat ni mata sembahyang zuhur dah. Dan atau mengerjakan solat isyak dalam waktu maghrib gitulah. Ni kena niatnya. Dan dalam sembahyang yang pertama tu bukan masa takbiratul ihram, siapa dekat nak salih pun boleh niat lagi dah. Yang ketiga, mualat. Yang ni berturut-turutlah, masih bersambung, maksudnya tidak pemutus dah. Tidak ada masa selang yang lama dah. Mualat artinya kedua solat itu bersambung, namun tidaklah mengapa kalau diselangi hanyalah sementara. Jadi ikut urus lah. Okey, senapah ni mualat ni ramai juga terjemah senapah beratnya. Senapah dah. Tak ada nyawa itu dah. Maksudnya bukan senapah ni. Jangan bubuh mualat ni senapah letih dah. Macam ni kau mesti senapah dah. Oh, letih dah. Ada. Jadi tak boleh nak tarik nafas dah tak. Tak boleh nak nafas ngati tak boleh tarik nafas. Hak klik Mesir, klik Syria kau gapo dak. Akak apa? Akak nikah ni nyawa sikit kan dia tak ada nyawa pun dia anggap nyawa tak iman dia. Orang ngaji Mesir gapo pun tak lepas kata. Tak boleh tak senapah lagi dah. Bukan senapah maksud mualat ni iaitu bersambung nampak secara uruf ya. Tidak lamalah. Orang faham dah. Kalau putus nama ni orang pot faham. Yalah kau dia nikah tak saya nak gitulah. Begitu juga kalau lama berhenti antara sembahyang zuhur dengan asar ni, siapa kata jamak. Kodok dia ni. Nah. Lama sangat. Kalau sementara tu tak apa. Kecek sementara pun tak apa. Ni kecek setengah takut. Kecek ke sudah. Batal lah main dadak boleh dah. Boleh kecek sikit-sikit dah. Yang keempatnya, masa dalam perjalanan dimulai dari solat pertama sampailah dengan selesai takbiratul ihram solat yang kedua. Ni cerita-cerita ni atas kenderaan. Biasa kenderaan ni jenis kereta api lah dah ataupun bah kau gitulah dah. Kereta besar lah. Kerana itulah kalau mukim antara kedua solat itu maka batallah jamaknya. You nak niat jamak dah. Tiba sapat tepat dah. Jamak takdim dah. Tiba sapat tepat dah. Jadi dia tak boleh jamak lah. Ni cerita jamak takdim ni bukan jamak takhir. Jadi sembahyang asar ke risau zuhur ni asar naik ke terbang ke naik bah ko, naik ke tapi ko siapa kapu dia dah. Siapa timero siapa makna dia kena sembahyang asar kagel lah. Tak ada nak jamak juga sebelum siapa rumah siapa kapu dah. Jadi dia tak payah lah sembahyang asar tunggu saklik rumah dulu lah sembahyang asar ni. Sembahyang zuhur je dah. Biasa dia kena sembahyang pada waktu dia lah. Tak boleh jamak. Okey, habis tu jamak takdim, syarat jamak takdim. Kita pergi pula pada jamak takhir. Jamak takhir disyaratkan dua perkara. Pertama, berniat jamak sebelum selesai waktu solat yang kedua. Gunanya agar solat pertama jadi tunai, bukan menjadi solat qada. Gitu. Sebelum selesai, sebelum masuk waktu solat yang kedua dah. Agar solat yang pertama jadi tunai bukan menjadi solat qada. Gitulah. Jadi kita kena niat ni sebelum ni kita nak jamak. Sembahyang zuhur masuk dalam waktu asar. Jadi kita sebelum habis zuhur tu kena niat dah. Tidak jadi dosa pula, jadi qada lah. Niat kari ni nak jamak takhir lah. Jadi dia tak sembahyang tu tak dosa lah. Sebab dia niatnya nak sembahyang dalam waktu asar kerana dia ni masyaqqah, musafir ke ataupun jam atas jalan dah. Kita bincang nak baru berlaku di zaman moden kita ni, nak payah nak berhenti mana-mana. Maka dia boleh niat. Kalau jam tu sudahlah jam dah. Pergi masa lepas asar dah. Kelip pejabat ni nak. Kelip pejabat lepas asar. Nak sampai rumah ni jam. Habis maghrib dia habis dah. Sembahyang maghrib dia tak ada sampai rumah. Jadi pada waktu itu ya bolehlah niat jamak takhir dah. Tapi dia jamak takhir tamanlah penuh bukan kosong dah sebab dia duduk tempat mukim dia dah, bukan musafir dah. Gitulah dia kena niat sebelum habis waktu pertama dah. Dan dengan melambatkan solat yang pertama tidak termasuk melalaikan solat. Sebab apa kita niat tu bukan untuk bidah solat, bukan kerana kita ni cuai melambatkan solat lah. Kerana itu jika berniat jamak dalam waktu pertama sekira-kira hanya tinggal waktu sekadar untuk melakukan solat saja. Jadi pada waktu pertama tu kena niat nak jamak lah, sekadar day lah kalau teologik day sebenarnya dah. Kalau berniat jamak pada akhir waktu solat yang pertama sekadar serakaat, maka termasuk melalaikan solat. Kalau niat nak habis lalu dah. Dekat ni isya dah contohnya kalau goreng ni isya.
Dekat dengan asar, dekat zuhur dengan asar dah. Dah serakaat aja ada dah. Tu panggil cuai dia tu dah. Sekali pun solatnya jatuh tunai dah. Jadi kalau semaya tu waktu tunai puasa tu semaya pun saja tangguh kita bicara sebelum ni, ia kira dosa juga dah. Jika berniat jamak di dalam waktu yang solat pertama atau berniat jamak pada akhir waktu sekiranya tidak cukup serakaat, maka dianggap melalaikan solat dan solatnya menjadi solat qada, bukan jadi solat jamak dah. Jadi dosa lah solat qada dah. Tak ada serakaat. Dia baru niat nak jamak dah. Jadi kedua, ni syarat pertama jamak takhir. Syarat kedua pula, syarat kedua dah. Syarat kedua masih dalam perjalanan sampai selesai solat yang kedua. Ni mengikut setengah mazhab lah, ada perbincangan dia. Kalau ia berubah menjadi orang yang bermukim sebelum selesai solat yang kedua, maka solat yang pertama menjadi qada. Ini satu pendapat lah. Dia berubah jadi orang mukim sebelum selesai solat yang kedua. Sebelum selesai solat asar lah, zuhur dan asar lah. Maka solat pertama tadi jadi qada, kata dia. Ini satu pendapat lah. Dan keterangan yang terdahulu tidak disyaratkan dalam jamak takhir. Itu berniat jamak dalam solat pertama. Tapi dia tidak kira niat peniat jamak dia. Solat tadi jamak takdim dia kena niat dalam solat pertama. Dah. Jadi hak ni pula niat dan tidak disyaratkan mendahulukan solat yang punya waktu. Dan tidak disyaratkan adanya mualat, namun dianggap sunat saja. Ni banyak kali luas sikit jamak takhir. Tidak mesti ikut terutai dah. Tapi ada setengah kata pendapat tu tak pakai dah, tak ada dalil dah. Dia kata sekali sembahyang jamak takhir, sembahyang zuhur dan asar, di waktu asar, molek sembahyang asar dulu baru sembahyang zuhur. Walaupun dibolehkan, tapi di segi dalil tak ada. Nabi semua jamak Nabi buat ni semuanya ikut terutai. Tak ada Nabi sembahyang asar dulu baru zuhur, sembahyang isyak dulu baru maghrib, tak ada dalil dah. Tu main kiah-kiah jauh dalil, jauh daripada dalil dah. Lebih afdal tak lebih afdal dah. Lebih afdal yang kena waktu yang pertama, yang kena ikut terutai dah. Saya tak baca, tak bahan, tak tengok tak ada dah. Jadi jauh sangat pendapat mazhab kita pun ada bahan lagi lah. Cuma nak buinya ikut waktu, ikut terutai waktu lebih utama. Bukannya ikut waktu. Nak hormat waktu ni, waktu asar ke? Main asar dulu dah. Dia ke molek main zuhur dulu baru asar, kalau jamak takhir sekalipun dah. Isyak dengan maghrib dulu baru isyak dah. Itu baru betul dah. Walaupun tidak disyaratkan, boleh terbalik tu boleh. Mengikut mazhab kita boleh terbalik. Ada mazhab lain tak boleh dah. Mazhab kita kata boleh. Tapi kena ingat, kaedah dia moleknya mualak tu mengikut terutainya, ikut tertib dia, ikut semaya hak dulu dah. Jadi selagi tidak disyaratkan mualak, namun dianggap sunat. Tapi tidak mesti cepat lah, lambat sikit dah. Sembahyang zuhur dulu, nama apa tu, sembahyang asar lepas tu lah. Dia minum gapo pun tak apa lah. Dia boleh dah mengikut jamak takhir ni lah. Boleh mengerjakan solat jamak takdim di dalam negeri. Dah. Okay, kita nak bahas sikit sana. Ni sebagai masalah dia ada pendapat, dia kira tak boleh jamak. Setengah tu dia ada bahan dah, setengah-setengah dah. Kitab tu cerita. Siapa rumah dah? Siapa rumah? Saya tengok naik bah naik gapo depan rumah dah. Nak turun dah. Nak masuk rumah dia kata tak boleh jamak dah. Dia semaya luar rumah dah. Semaya luar rumah, luar pagar rumah dah. Dia pun jamak takhir lah dah, contoh biasa ni lah. Jamak takhir. Semaya siapa asar macam ni nak. Dia pun semaya zuhur dengan asar, tapi tak boleh qasar dah. Jamak penuh dah 4 rakaat luar rumah ni. Kita kira ni telajak bukan fakih tu nak, telajak taksub pendapat nas kita ni. Sebenarnya tidak gitu dah. Banyak ulama jumhur ulama ni boleh jamak. Dia kita dalam susah dalam musafir tak nak bertimbang. Siapa-siapa tengok siapa sungguh-sungguh dah. Dan kita kena tolak pendapat kata wajib kena istilah qada dak. Pasal kita niat kos jamak tadi. Cuma kita tak tahu tiba-tiba siapa rumah dah dalam keadaan siapa rumah tak ada nak semaya dah. Ingat aku dalam musafir lagi berhenti mana-mana semaya jamak dah. Tiba-tiba siapa rumah sungguh dah. Jadi siapa rumah sungguh ni kita ni semaya jamak tamam
Masuk dari rumah. Jangan kira nak fiqh sangat ni semaya luar rumah, luar padai tepi jalan, tepuh kau dah. Boleh tak? Jadi pelik. Jadi tak usah tu bukan fakih, bukan fiqh tu, tak faham konsep. Pasal jamuk ni sangat luas. Bukan sekadar musafir, jam calai pun boleh jamuk. Jadi doktor kan bedah orang ni kalau berhenti semaya mati orang ni boleh jamuk Ulama ni meluaskan terutama dalam mazhab Hambali luas dia. Kita kena terima tu. Kita kena terima pendapat tu kerana itu lebih realistik, lebih kena dengan qawaid fiqhiyah, lebih kena dengan usul fiqh dan lebih sesuai dengan realiti dah. Jadi kalau sampai rumah dah kita ingat kau dah lah berhenti mana-mana semaya jamuk ni, jamuk takhir. Jadi buat sampai rumah, Allah kita gana nak buat. Tak semaya luar rumah lah, luar kawasan rumah. Masuk dari rumah tu semaya tamam 4 rakaat. Tak diikut pendapat kata tak jadi jamuk ni apa tak perlulah. Pasal tetap dia bukan masalah musafir cerita ni. Bukan kes musafir ni. Kes sulit berhenti dah. Itu kita cerita dah jamuk ni suku. Jamuk ni ada dia kok. Kes hujan boleh jamuk. Tiba-tiba kes kita musafir tak jadi berhenti. Tiba-tiba sampai rumah tak boleh jamuk. Kena kodoh. Tak kena tu dah. Tidak fakih tu dah. Ada fakih ni kena realiti dah. Realitinya memang suka nak berhenti dah. Tak tamu naik bah dah. Ingat mudah berhenti bah ni. Nak suruh dah. Dia berhenti tepat dia berhenti nak boleh lah. Tepat dia tak saya berhenti, kita nak berhenti dah. Tak saya dia dah. Dia akan berhenti tepat dia nak berhenti dah. Tak salah khabar sampai rumah kita dah. Jadi kita masuk dalam rumah jamuklah penuh dah. 4 rakaat. Kita dah nampak dah. So lagi jangan masalah setengah-setengah orang muda dah. Jika 4 hari dah. Main 4 hari ni kadang-kadang semaya jamuk. Bukan kosong je pas kau jamuk dah. Sampai rumah pok dia dah. Dia tahu dah lebih 4 hari dah. Dia kira 4 hari memula dia jamuk. Tu karut juga dah. Dia start mungkin dia sampai rumah mak pok kita tahu kita lebih dari 4 hari. Mesti dah. Tak ada khilaf sikit abuk dah. Mesti dah jamuk. Semaya biasa dah. Kosong betul dia jamuk betul ni. So tapi kalau kita duduk rumah mak pok kita ni walaupun musafir dah. Sebelum tu sampai rumah dah kita selesa dah. Tidak utama kita jamuk dah. Bahkan mazhab lain tak boleh dah. Pelik juga ni tak? Bahasa tak? Bahasa Kalau kau di air je. Malay kau. Jadi kita faham dah kaedah ni. Boleh mengerujakan salat jamak takdim dalam negeri kan tur hujan. Tengok hujan pun boleh jamak ni. Tak ada khilaf dalil terang sahih kuat sarih jelas ni. Di Madinah di Masjid Nabi tu Nabi pernah jamak kerana hujan. Sekalipun tidak lebat hujannya dengan syarat mereka berjemaah. Syaratnya berjemaah lah. Semai rumah tak payah jamuk. Begitu juga musafir dah. Musafir sampai rumah lenek dah. Tak susah jamuk. Lenek dah. Hak cerita musafir ni hak susah tengah jalan ke apa dah. Ataupun sibuk. Dia sampai tempat kelupu. Kerja je banyak dah. Gimari betul ketah kerja ke apa kita kata. Sibuk sikit boleh lah nak jamuk. Tu pun kalau lah berjemaah ni. Kalau sore tu kalau tidak sulit semai tak payah jamuk juga dah. Dah. Dia terbedah nak cerita dah ni nak. Di tempat yang jauh ataupun berjemaah sekalipun tidak lebat hujan dan dengan syarat mereka berjemaah di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya dan mungkin kerana hujan akan merosak kesihatannya gitu dia kata dah. Ya tak ada sabit dan tak sebut dah cuma dah. Ia akan menyusahkan makmum lah. Ni pun atas ijtihad tak email lah. Tak email kata hujan lebat kita ni nak. Kita semai jamuk lah. Mai gorek ni nak. Mai isa tak sama hari dah. Bukan dia nak mari pulak dah. Tadi boleh tak email ijtihad lah. Kalau khabar berhenti hujan tak ada isa dah. Anak ganda dia semai jamuk boleh klik lah. Tak ada masalah suruh lah. Ataupun semai zuhur asar. Tak email kata kita jamuk lah. Kata hujan lebat ni. Cakap nak mari asar pulak dah. Payah nak. Payah kena payah ke apa dah. Lah ni orang payah nak biar rasa tu ada kereta. Dulu tak ada kereta jalan kaki gitu nak. Terik-terik ada motor tu ada bersikap dulu tak. Masa susah lagi tak ada kereta bersikap pun payah nak. Pergi mari masjid ni. Jadi semaya jamu nak. Lepas lagi semaya tak ada asar dah. Berhenti hujan nak. Tapi semaya tu asar jamu ni. Boleh lah biar dah. Tak payah semaya asar dah. Tu cerita dia. Disyaratkan hujan terjadi pada saat yang semestinya mengangkat takbir. Dalam solat pertama lah. Masa solat pertama tak angkat takbir tu. Hujan lagi dah. Dan salamnya. Dan takbiratul ihram solat kedua. Solat takbiratul solat kedua tu.
Dah lagi dah. Ujian lagi. Takbir pertama siapa salih. Lepas tu takbir yang semaya asar kita kata. Semaya zuhur asar jamak ni. 4 rakaat dah. Akad takbir rakaat semaya asar tu. Mai takbir tiba-tiba reda hujan. Slow dah hujan dah. Tapi start akad takbir. Dia berhenti ke semaya tak payah berhenti. Semaya sudah lah. Dia start akad takbir okey. Sekalipun hujan reda sudah itu boleh jamak lah. Dapatlah ditarik kesimpulan dari apa yang terangkan di atas, tidak boleh mengerjakan jamak takdim dalam negeri kerana hujan sekalipun mereka berjemaah di rumah. Jadi kalau semaya jemaah di rumah tak boleh. Rumah ni lain, ada apa perlu jamak ni bukan gimana ni. Semaya jemaah di rumah ni tak ada kaitannya jamak ni nak pergi payah gimana payah dah. Atau berjemaah di tempat yang dekat dengan rumahnya, yang kira-kiranya hujan tidak sampai mengganggu kesihatannya kalau dekat rumahnya. Tapi gitulah, ya tak istihad imam. Kadang-kadang tak imam dekat. Tak imam boleh jamak. Tak imam itu dekat dia nya. Tapi masalah makmum pula susah fikir orang makmum aku nak mari pula mai iso ni payah, nak mai mayasa kage payah dengan hujan lebat setahun ni. Dia ajak makmum belaka sekali kita kira semai jamak lah. Tak boleh susah ke makmum kita ni ramai-ramai ni kita susah ni. Tapi dah ni payah nak oyak pasal ada kereta dah ni zaman kita ni. Zaman dulu memang payah. Kalau ada motor, ada bersikap, payah dulu dah. Ada payung pun payah. Nak pergi makan ni, hujan je lebat ni. Tapi dah ni payah sikit kita nak kata payah. Pasal ada kereta ni. Dulu memang payah lah. Tapi salah ke kita kira sama lah situasi dia. Kita kira payah jugalah. Tak imam ijtihad kata kereta pun payah. Hujan lebat dah dia. Nak banjir ke musim banjir ke apa. Mari ni, kira semaya jamak dah. Jadi tak imam tidak payah. Dia susah ni makmum dah. Tapi tak imam berhak semaya jamak dah. Dan berhak dia jadi imam, dia orang lain dia boleh jamak, pas kau makmum dia boleh jamak lah ke dah. Dah. Selama dalam apa selama dalam ni pula ni. Beli ni. Dah. Jadi hampir sekali tiada kesukaran itulah. Atau mereka itu jalan tak suka masa perjalanannya dah. Tu. Tidak ganggu kesihatan atau suka kesakitan dalam semasa dan perjalanan. Maksud tu sukalah dah. Atau pada tempat yang jauh tetapi ada bagi mereka itu kenaungan di jalannya. Dah. Kalau walaupun jauh ataupun walaupun hujan, dia ada naungnya dah. Ada naungnya. Sehingga tidak sukalah juga dah. Ataupun zaman ni kan ada kereta masing-masing. Dah, jadi tak ada masalah. Ataupun kalau solat seorang diri tak dijamak juga. Kalau sore semai sore di masjid ke di rumah kau tak boleh jamak. Jamak ni kena berjemaah. Kan susah bersama-sama, bukan susah sore dia dah. Sore. Susah beramai-ramai itu jadi masalah masyarakat ni. Satu jemaah saja masalah. Jadi dia berhak untuk imam ijtihad nak semaya jamak bukan hujan dan dia semayalah zuhur dengan asar. Tiba-tiba berhenti lepas tu sudah dia akad takbir semaya kedua semaya asar, dia boleh nak dimaafkan lah. Dia dah jamak dah. Lepaslah semaya asar gitu. Naik kali pulak lah cerita dia. Wallahu alam, itulah cerita jamak qasar atau cerita qasar dan lepas cerita jamak. Jadi kena ingat jamak ni banyak lagi kalau perbahasa kita ni sikitlah mazhab kita ni, tapi dalam perbincangan mazhab lain ke apa sangat luas jamak ni. Sakit pun boleh jamak dah. Dah mazhab lain tu siapa sakit ni boleh jamak. Hambali sangat luas lah. Boleh jamak lalu juga. Siapa tambah ada orang sukarlah nak ambil semaya suka sakit ke apa dia boleh jamak saja. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.